Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat kerana sekali lagi milih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam vlog kita pada kali ini. Sebelum saya berhijrah ke Finland pada tahun 2016, saya rasa saya lebih suka minum teh. Mungkin pengaruh daripada Turki, tajuk travelog yang kedua pun secangkir teh pengubat letih. Tetapi selepas berpindah ke Finland, Finland adalah merupakan negara yang mempunyai penduduk yang minum kopi antara yang tertinggi di dunia dan paling tinggi di Eropah. Semasa dekat Finland dahulu, memang kopi ni berada di mana-mana. Pensyarah pun sambil mengajar, tangan kiri pegang kopi, dan kemudian kami dalam kelas pun biasanya dekat atas meja tu sentiasa ada kopi. Mungkin kerana cuaca yang sangat sejuk ketika berada di Finland, terutamanya bagi kami yang tinggal di Oulu, jauh di utara sana, maka minum kopi ni memberikan rasa comfort. Surprisingly, sebab semasa saya dekat Malaysia, saya tak boleh sangat minum kopi, terutamanya Nescafe Classic. Kalau saya minum Nescafe Classic, memang biasanya akan sakit perut. Tetapi bila di Finland, bila saya minum kopi, of course lah, kalau banyak sangat memanglah tak bagus kan. Tapi kalau satu cawan, dua cawan sehari tu, saya tak ada mengalami apa-apa masalah sakit perut. Saya fikir mungkin kerana proses untuk brew kopi tu dilakukan dengan baik. Basically macam kopi tu masak, maka tak adalah orang kata acidic sangat. Tapi kerana saya suka minum kopi dan saya tidak mahu berlebih-lebihan minum kopi berkenaan, maka saya tak adalah sebarang peralatan dekat rumah untuk buat kopi sendiri. Jadi saya hadkan, kalau saya teringin nak minum kopi, saya pergi ke universiti. Dan setiap kali saya berada di universiti, saya akan, maksud saya di kampus, maka saya akan minum sekurang-kurangnya satu cawan kopi. Lepas meninggalkan Finland dan berhijrah ke Republic of Ireland, tempat di mana saya berada sekarang, saya masih lagi rasa teringin nak minum kopi, terutamanya bila musim sejuk datang. Ketika itulah saya fikir bagus juga kalau dekat rumah ada alat untuk buat kopi sendiri, kerana saya boleh buat kopi yang sedap kena dengan selera saya dengan harga yang lebih murah pada masa yang saya suka. Jadi saya tak payah fikir parking, saya tak payah fikir duit minyak nak pergi. Jadi untuk mengurangkan perbelanjaan dan menghasilkan kopi yang lebih sesuai dengan selera kita, saya nak beli mesin untuk buat kopi tu, satu harganya mahal, kemudian yang keduanya rumah ni sempit dan saya tak nak menyemakkan dapur dengan sesuatu yang saya seorang saja pakai. Dalam rumah ni tak ada peminum kopi kecuali saya saja. Saya teringat kepada AeroPress yang saya pernah tengok tapi saya tak pernah terukai, dan apabila saya dapatkan AeroPress, dia memulakan perjalanan untuk rasa seronok buat kopi. Mungkin isteri saya ke anak-anak ke tengok macam tiba-tiba pula jadi ketagih kopi. Tidaklah ketagih. Kalau hari-hari yang saya tak minum pun. Tetapi pada hari yang saya nak minum, saya cuba pastikan saya akan buat kopi yang saya gembira dengannya. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan dengan sahabat-sahabat secawan kopi yang saya buat level dekat rumah sahaja. Dalam banyak-banyak pilihan yang ada, saya rasa biji kopi yang menjadi kegemaran saya pada masa ini adalah Christmas Blend daripada 3FE Coffee di Dublin. Ini dia punya rupa dia. Pada saya rasanya tidak terlalu kuat. Kemudian di hujung-hujungnya tu ada macam orange zest. Sama ada kita minum sebagai americano ataupun dicampurkan dengan susu. Memang saya sukalah dia punya rasanya. Di dalamnya terkandung 50% El Salvador Wash Red Bourbon, kemudian 25% lagi daripada El Salvador juga Natural Bourbon, manakala yang ketiganya 25% daripada Kenya Mandela AA Washed. Manakala untuk menghasilkan cappuccino, latte ataupun flat white ke, saya mengelak daripada menggunakan full cream milk, susu lembu yang terbaik itu untuk mendapatkan yang paling sedap, kerana saya sedang dalam proses untuk memperbaiki kesihatan diri, karbohidrat, sugar dan apa-apa nutrisi yang menyumbang kepada berat badan yang susah nak dikurangkan. Kata bertambah tu dah tak nak tambah dah, tapi yang nak dikurangkan ini saya cuba elakkan. Maka saya mencari alternatif kepada susu dengan harga yang affordable, tapi kita tak compromise dari segi rasa dia lah. Dalam banyak pilihan yang ada, sudah tentu milk daripada Rebel Kitchen ini adalah merupakan susu alternatif. Bagi dia adalah campuran susu daripada kelapa, susu daripada oat, kemudian adalah beberapa campuran. Saya suka kepada keupayaan dia apabila kita buihkan dia. Tetapi dari segi rasa, oleh kerana rasa kelapa tu agak ketara,
maka dia tak jadi nombor satu yang paling saya suka. Yang memuaskan hati saya adalah satu lagi ni, yang kotaknya macam main-main je kan, Minor Figures Oat Barista. Jadi pada hari ni saya nak sediakan secawan kopi, dan sambil-sambil saya sediakan secawan kopi ni, saya nak ceritakan kepada anda sedikit sejarah berkenaan dengan kopi di zaman pemerintahan Daulah Osmaniyah. Saya ada skil penimbang, tetapi penimbang dapur lah, bukanlah penimbang khusus untuk barista tu kan. Cuma saya tak gunakan sangat kerana saya gunakan insting saya, bukanlah profesional sangat sebab kita dah beberapa kali buat. Jadi kita boleh agak lah berapa banyak kopi yang kita mahukan, dan satu scoop yang disediakan oleh Aeropress ini base sedikit kat permukaan tu sudah cukup. Kalau sebelum-sebelum ini, saya akan minta kedai di mana saya beli biji kopi ini untuk kisar halus kopi berkenaan. Tapi bila kita kisar, walaupun 250 gram saja, untuk 1-2 hari yang pertama tu kita rasa sedap lah. Tetapi selepas 3-4 hari, kita rasa macam kesegaran kopi tu dah macam merosot sedikit. Jadi kalau kita beli biji kopi dan kita hanya kisar apabila kita nak sediakan kopi, kita boleh dapat hasil yang lebih baik, insyaAllah. Bagaimana kopi datang ke Daulah Osmaniyah? Adalah beberapa catatan yang boleh kita rujuk yang menceritakan bagaimana ketika mana Daulah Osmaniyah meluaskan kuasa pemerintahannya melangkaui negara Arab, Ozdemir Pasha yang merupakan wakil kerajaan Osmaniyah di Yaman telah membawa pulang biji kopi ke Istanbul. Dan biji kopi itulah permulaan kepada ia menjadi fenomena di Istanbul pada masa tersebut. Dan apabila kopi semakin popular, dia juga hadir bersama pelbagai masalah sosial. Sahabat boleh tengok perbahasan para ulama, ramai jugalah yang mengecam kopi kerana bukan kopi itu sendiri, tetapi kopi associated dengan pelbagai masalah sosial yang baru terjadi di dalam masyarakat pada ketika itu. Misalnya di zaman Imam Birgivi, kedai-kedai kopi yang bertebaran dekat Istanbul menjadi tempat orang melepak sehingga solat tarawih orang tak pergi, ya, kerana melepak minum kopi. Dan begitu juga kalau kita tengok di era tulip, bagaimana kedai kopi menjadi tempat berkumpulnya janissaries, yang mana ketika itu bila mereka berkumpul di kedai kopi ini, mereka bersosial. Pada masa itulah mereka dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar mula bercerita tentang perkara-perkara sensitif yang berlaku di dalam tentera dan juga dalam istana. Kedai kopi menjadi tempat perisik-perisik, spies datang untuk meninjau dan memasang telinga terhadap perbualan-perbualan yang berlaku. Sebenarnya mengisar kopi dengan tangan ini memenatkan, tapi saya tak fikirlah rumah saya akan ada mesin pengisar kopi kan. Jadi tak apalah, kalau setakat untuk satu cawan sendiri minum tu boleh handle lagi, walaupun lenguh sakit tangan kita buatnya. Terutamanya kalau kita nak dapatkan yang dikisar halus, ya. Bila dah tak ada bunyi, licin, selain daripada kita jenguk ke dalam, kita tahulah insyaAllah semua kopinya sudah dikisar. Kalau anda boleh tengok di sini, kita sediakan Aeropress. Ada macam-macam cara menggunakannya. Saya yakin anda pun tahu bagi yang familiar dengan Aeropress. Saya selalu menggunakan inverted method. Kita biarkan dia lama sedikit kat dalam ni sebelum kita mula memberi tekanan kepada plunger dia kan. Dan kita masukkan serbuk kopi, pastikan merata. Kita gunakan air untuk di island ini, saya rasa 80 darjah Celsius itu kita boleh dapat dengan selepas air ini mendidih. Kita biarkan lebih kurang dalam 20 saat, 30 saat, kita akan dapat suhu yang kita mahukan. Kacau sedikit, tekan dia supaya tidak ada kopi yang berketul, berkeladak di bawah tu. Sekarang ni kita masukkan air yang berbaki. Selalunya orang akan cadangkan supaya disukat, ya, berapakah jumlah air ni. Tapi size Aeropress ni just nice saja. Jumlah
air yang menepati selera kebanyakan kita. Walaupun banyak yang mencadangkan supaya penapis kopi ni dibasahkan dengan air panas untuk kita flush dia untuk buangkan rasa kertas, tapi saya tak dapat rasa pun rasa kertas tu. Tapi saya selalu juga buat sebab saya nak dibasah sedikit agar dia lekat kat situ, supaya bila kita terbalikkan di atas ni, penapis kertas ni tak terjatuh. Sebelum kita mula menekan plunger ni, kita keluarkan dahulu angin yang ada di bahagian kosong berbaki di atas. Okey. Dan untuk menghasilkan perahan kopi yang saya suka, saya tidak mahu menekannya terlalu laju. Selalunya bila buat macam tu, kopi tu akan acidic, rasa lebih masam. Biasanya apabila dah terdengar bunyi kat ujung tu, saya akan berhenti menekan, kerana kalau saya terus tekan sampai betul-betul habis, akan keluar pula rasa pahit daripada biji kopi berkenaan. Ini adalah perahan kopi yang sangat pekat, tidak sepekat espresso, tetapi untuk jadi americano dia kena tambah air sedikit, ikutlah selera masing-masing. Tapi kali ini saya nak campur dengan susu dan kita panaskan dia. Kebanyakan susu kita panaskan pada tahap lebih kurang dalam 65 darjah Celsius, dan itu sudah memandai, kerana kalau kita teruskan lagi sampai lebih tinggi, susu tu macam pecah dan susah kita nak dapatkan tekstur yang sesuai bila kita nak tuang dia ke dalam kopi.